Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam TOC Foundation Program. Saya Harun Zainal. Saya rasa entry video kali ni dah masuk topik yang kelima. Sebelum-sebelum ni kita dah bincangkan mengenai basically kita bincang mengenai drivetrain lah, sistem pacuan. Sebelum ni kita dah bincang mengenai clutch system. Yang clutch system tu dia termasuk dalam manual lah, manual transmission. Kemudian kita dah pun discuss pasal manual transmission juga. Kemudian kita dah tengok dia punya komponen yang kita ada dalam manual transmission. So untuk video kali ni saya nak bincang dengan anda semua mengenai automatic transmission system. Okay, so kita tengoklah apa yang kita ada dalam automatic transmission system. So untuk objektif perbincangan video kali ni, kita nak tengok macam mana operation ataupun operasi automatic transmission. So kita nak kenal berapa jenis kita punya automatic transmission. Tak banyak pun, 2 jenis saja. Kemudian kita nak mengenali juga macam setiap jenis tu macam mana dia punya operasi. Dan kemudian kita nak tengok komponen-komponen yang terlibat dalam automatic transmission ni. Secara asas lah, komponen asas sajalah. Okey, so kita tengok dulu. Yang ini adalah dia punya penerangan. So depending on the construction of the vehicle, this component may either be called automatic transmission or automatic transaxle. So dia sama juga macam manual transmission. Kita ada transmission dengan transaxle. So apa yang membezakan dia sebenarnya adalah dari segi pacuan roda, sama ada roda hadapan ataupun roda belakang. So biasanya kalau transmission ni roda belakang lah, transaxle ni bahagian depan, roda depan. So dia punya purpose sama, cuma beza dia dengan manual transmission ni, kita punya automatic ni gear tu ditukar sepenuhnya secara automatic lah. So dan dia tukar berdasarkan daripada engine speed dan juga beban engine tu lah. Dan dia boleh dikatakan bukanlah 100%. Maksudnya kita start kereta, tekan minyak, dia terus jalan, tak ada. Maknanya kita still lagi kena buat shifting, selection. Tapi lepas tu gear, penukaran gear tu sepenuhnya ditukar oleh kita punya transmission control unit lah, ataupun kita punya gearbox punya ECU. Alright, so ini adalah gambar rajah untuk kita punya transmission lah, automatic transmission. So beza dia automatic transmission ni dia, kita boleh cakap dia ada satu yang sambungan dia, yang itu adalah kita punya propeller shaft. Yang tu pun saya akan bincangkan dalam tajuk, saya rasa tajuk topik 6 macam tu. So, kita akan bincangkan mengenai propeller shaft. Tapi kita tengok dulu kita punya transmission lah. So ini dia satu rumah transmission. Daripada engine kita boleh nampak kita punya input shaft, kemudian kita ada luar tu kita punya output shaft, dan dalam transmission ni ada banyak lagi sebenarnya. Kita punya buah body semua dia tak ada tunjuk lah, tapi kita tunjuk yang komponen-komponen yang asas yang memang kena ada dalam transmission tu. Macam kita punya shifting device, kita punya planetary gear set, di mana dalam tu kita ada kita punya sun, planet dengan ring gear. So inilah yang jadikan kita punya kenderaan tu ada speed rendah, speed direct drive, ada speed yang tinggi. Okey, so kita tengok next penerangan dia. Kat sini dia bagi tahu automatic transmission also use clutch. So maksudnya dia guna juga clutch. Perbezaan dia clutch dia, yang ini dia panggil sebagai wet type friction clutch. Dia sentiasa terendam dalam minyak transmission. So boleh baca lah kat sini. Macam ni dia punya penerangan yang kedua ni, dia bagi tahu automatic transmission is not really 100% auto shifting. Macam saya bagi tahu tadi lah. So maksudnya kita still lagi lah kena ada driver intervention untuk kita tukarkanlah dia punya transmission daripada P, D, N, neutral, drive, gear rendah. So ini semua lah. Okey. Operation dia, automatic transmission ni dia select the most appropriate speed ratio based on vehicle speed. So dia akan select sendiri mana satu ratio dia rasakan sesuai.
waktu kita bawa kereta tu. Kalau kita naik bukit, maksudnya dia kena ada rasio yang tinggi, maksudnya dia perlukan torque yang lebih tinggi, so gear yang rendah. So bila kita dah bawa kereta, kita dah laju, so dia akan tukar kepada speed yang lebih tinggi, so rasio yang lebih rendah. Maksudnya dia tak perlukan torque dah, tapi dia perlukan speed yang lebih, so dia tukar pada gear yang lebih tinggi. Tengoklah berapa gear yang dia ada. Kalau contoh dia ada 4 gear, so sampai gear 4 lah, gear yang paling tinggi. Kalau ada 5 gear lah. So transmission ataupun gearbox automatic ni pun dia ada beza-beza gear dia jugalah, macam kita punya manual transmission juga. So kita adalah kita punya berapa gear yang kita ada. So tengoklah pada transmission tersebut. Ok, dia punya operation dia, transmission receive power output from the engine. Biasalah, pacuan, kuasa pacuan datang daripada engine. Kemudian dia akan masuk kepada kita punya torque converter. Kemudian dia akan multiply dan transferkan engine torque tu kepada kita punya gear train menerusi kita punya input shaft. Dia punya operasi tu dia lebih kurang macam kita punya flywheel lah. Dia absorb dengan dia dampen torsional vibration. So torsional vibration ni maksudnya vibration yang datang daripada kita punya engine tu, dia akan absorb dulu. So macam kita punya flywheel lah, so dia akan absorb. Ok, so ini kita punya torque converter. So dia daripada, sebenarnya dia pun bersambung juga dengan kita punya flywheel tu. Cuma kalau kita punya manual tu, dia flywheel, kemudian kita ada clutch. So beza dengan automatic transmission, clutch dia di dalam kita punya transmission case ni. So kita ada kita punya torque converter ni. Torque converter ni sebenarnya dia ada dia mengalirkan fluid ataupun minyak transmission ni lah. So dia akan menggandakan kelajuan tu, so dia akan pusing daya ampere semua berada lah kat sini. Ok, yang ini kita punya speed gear. So the vehicle will either increase or reduce speed and even move in the reverse direction based on the operation of the gear set. So kita adalah, dia panggil sebagai planetary gear set. Kenapa dia panggil planetary? Sebab dia punya kedudukan tu, dia ada sun gear, kemudian dia ada planet gear, kemudian dia ada ring gear. Dia macam sistem kosmos kita, sistem planet kita, bumi kita ada matahari, kemudian kita punya bumi berpusing mengelilingi matahari, kemudian bumi berpusing mengikut paksinya. Setiap planet tu berpusing mengikut paksinya. So lebih kurang sama, sebab tu dia panggil sebagai planetary. Right, so bila masa pertukaran gear tu, setiap planet ataupun carrier ni dia akan ubahlah dia punya cara operasi. Maksudnya mungkin dia akan stopkan kita punya sun gear ni daripada berpusing, dan cuma kita punya ring gear dan kita punya planetary gear saja pusing. So dia akan jadi speed yang lebih tinggi. Ataupun dia hanya sun gear saja yang pusing, planet gear ni tak pusing, mungkin akan jadi gear yang lebih rendah, maksudnya. Yang itu kita tak adalah belajar kat sini. Itu power flow dia, itu advance. So mungkin kita punya jilid 2 lah, mungkin saya rasa ada. Ok, so ini punya explanation lah. So kita punya planetary gear ni, dia terdiri daripada sun gear yang terletak pada bahagian tengah, dan kemudian kita ada kita punya planetary pinion gear dengan dia punya carrier, dan juga ring gear yang berada di bahagian luar tu lah tadi tu. And the planetary gear set enable the output shaft rotation speed to increase, decrease or rotate in the reverse direction. So disebabkan design dia tu, dia membolehkan pergerakan pusingan tu, sama ada dia nak bagi pusingan tu jadi laju, pusingan tu jadi perlahan, ataupun dia nak terbalikkan pusingan tu. Kalau dia dah lawan jam, dia boleh pusingkan kepada arah bertentangan. So each of the component in the planetary gear set can be used as input, output or be held stationary to suit the driving condition requirement. Ni yang macam saya cakap tadi tu. Maksudnya dia boleh dijadikan sebagai input, sama ada kita punya planet jadi input ataupun kita punya sun gear jadi input. Dia boleh lah mana-mana yang dia nak. Ataupun ring pun boleh jadi input, ring boleh jadi output,
ataupun dia boleh stopkan pergerakan tu. So ini semua dikawal sebenarnya secara keseluruhan daripada kita punya transmission control unit, di mana dia adalah dia punya kita punya laluan minyak sebenarnya, pressure untuk pusingkan benda tu. So kita ada juga komponen yang lain yang bantulah sebenarnya. Ini gear set saja. So yang lain juga kita ada clutch. So di mana clutch ni untuk dia engage disengage power lah. So kita dah discuss dulu. Kemudian kita ada brake. So brake ni dia akan brake lah, ikut mana satu yang dia rasa untuk digerakkan, mana satu nak kena stop. So dia perlukan brake. Dan kita punya hydraulic pressure operation. Ini semua dikontrol daripada kita punya control unit. So control unit ni dibantu oleh kita punya satu kita punya throttle, macam kita punya valve body lah kita panggil. Throttle body, valve body. So di mana valve dia ada banyak lah, kita punya solenoid, kita ada plunger, dia control flow kita punya transmission feed untuk pergi mana. So ini semua termasuk dalam kita punya power flow lah. Dan kemudian kita punya transmission control unit ni dia gunakan juga sensor. So biasalah kalau kata kita ada komputer, kita perlu ada sensor di mana dia perlu tahu speed ni macam mana, kemudian dia nak tahu juga engine, beban engine tu macam mana. So biasanya kita punya transmission control unit ni dia akan berkomunikasi jugalah dengan engine punya control unit. So dia adalah communication antara diorang tu untuk dia actuate. Ini operation lah solenoid inside valve body, macam saya bagi tahu tadi. Barulah kita gear tu dia boleh tukar, sebab dia nak jadikan gear tu gear tinggi ataupun gear rendah. Kemudian bila kita shifting pada reverse, so dia tahu mana satu dia nak stop, mana satu dia nak pusingkan. So ini semua dijalankan oleh transmission control unit. Saya rasa itu kat situ je untuk perbincangan kita kali ni mengenai automatic transmission system. So macam biasa, sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya, so bolehlah tanya saya dekat link bawah ni, TOCFP Facebook. Okay. So dah banyak dah video saya rasa dah di-upload dalam TOCFP Facebook tu, bolehlah tengok balik. Macam biasa dah. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat ni dulu. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi menonton video ni. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera, sehingga bertemu lagi.